Okey, alhamdulillah saya dah start dengan saya punya recording. Harap-harap Terima kasih doktor. tapi nanti bila host dah masuk dia kena start jugalah. So, Ya, ya, baik, baik, baik. okey. So apa yang kita ada pada pagi ini adalah satu aktiviti di dalam Canva. Yang mana kalau tuan-tuan puan-puan boleh perhatikan, di Canva pun boleh kita present. So saya bagi contoh, apa yang istimewanya Canva ini adalah di Canva kita ada function kita panggil effect lah. Okey, contohnya saya nak buat drum roll. So sambil-sambil saya nak tunggu, contoh kita ada aktiviti bersama peserta kita yang melihat PowerPoint. So katalah saya ucapkan terima kasih tanya semua kerana hadir pada hari ini. So saya akan efeknya tekan C. C adalah untuk keluarkan di graf di skrin tuan-tuan perempuan ke kertas kecil-kecil yang warna-warni. Sebagai contoh saya tekan konfeti. So macam itulah. So lebih kurang. Ataupun kalau kita presentation dan tiba-tiba kita rasa bising sangat kelas kita ataupun presentation kita, contohnya kita di dalam online dan pasti tengok ada suara bunyi-bunyian. So apa yang kita boleh buat, kita minta audience senyap dengan cara tekan Q. Nampak tak apa yang tuan-tuan perempuan lihat di skrin? Ada muka suruh senyap. Dan lagi satu, katalah kita nak ubah slide lain, kita boleh tekan B di dalam Canva. So contoh dia akan blur lah. Okey. Boleh lagi satu function di dalam Canva ini yang presentation mode adalah tuan-tuan puan-puan juga boleh invite audience tuan-tuan puan-puan untuk turut serta di dalam sesi live, yang mana para peserta boleh juga bagi komen di handphone masing-masing dengan pergi ke website canva.live dan masukkan kod 962063. So apa yang hasil dia adalah sekiranya sepanjang presentation tuan-tuan perempuan, so ada soalan daripada audience, Q&A session. So di sinilah tuan-tuan perempuan boleh lihat soalan yang dikemukakan oleh peserta secara tidak langsung. Ya, so ini adalah salah satu daripada interaktiviti yang saya fikir akan membantu tuan-tuan perempuan untuk menghasilkan presentation yang lebih engage, professional, link to the dot between learners, subject matter and juga problem, mission, easy to understand, easy to remember and easy to apply. Saya hafal dah semua 6 perkara yang membuatkan PowerPoint kita terbaik. So inilah dia apa yang saya kongsikan, dan kenapa tujuannya saya minta tuan-tuan perempuan gunakan Canva adalah tuan-tuan boleh secara tidak langsung uh, menambah baik gaya persembahan tuan-tuan perempuan. Dan selain daripada gunakan PowerPoint, Canva juga boleh digunakan. Jangan risau, sebab dalam PowerPoint yang penting adalah PowerPoint adalah satu tool yang mana tuan-tuan perempuan gunakan untuk membuat persembahan bahan-bahan yang nak dibentangkan. So itu tool. Dan bila kita mempelajari tool di PowerPoint, segala bentuk prinsip design, segala bentuk asas digunakan untuk membuatkan hasil tuan-tuan perempuan ya, lebih terbaik, sama dengan apa yang boleh digunakan, boleh diaplikasikan di Canva. Cuma dia yang membezakan PowerPoint dengan tool adalah functionality, fungsi-fungsi dia. Dan pada hari ini kita setakat ini telah daripada hari pertama sampai hari terakhir hari ini, kita dah lihat functionality yang ada juga di dalam Canva. Dan di dalam Canva ini tuan-tuan perempuan boleh juga contohnya gunakan apa yang ada di Canva. Dan bukannya beza pun Canva dan PowerPoint. Dia konsep sama, boleh gunakan untuk PowerPoint, ada gambar. Dan kalau lihat gambar, ada satu lagi fungsi yang mana di dalam Canva ini boleh invite para peserta untuk bersama-sama beraktiviti dengan kalau kita ada gambar macam gini,
dan kita share link kepada peserta lain boleh drag, boleh ubah suai slide ini kepada tempat-tempat yang diperlukan. Contohnya saya ada aktiviti pagi ini, teknologi vocabulary matching activity. Saya bagi arahan, sila masing-masing tarik gambar yang sesuai mengikut kepada nama dia. So di tempat para peserta, mereka yang ada laptop, mereka boleh gunakan aktiviti ini. Okey. Rambut. Okey, itu saja yang saya tunjukkan untuk Canva. Baik. Dan ini kita akan pergi ke seterusnya. Sebagai contoh, ini adalah cara untuk invite Canva live. Okey, ini daripada Canva. Cara ada di presentation. Cara dia adalah kita pergi ke share. Selepas kita buat PowerPoint, apa-apa page pun kan, kita pergi ke share, dan di sini kita boleh pergi more kat bawah ni, dan kita boleh tekan share button, ada present dekat atas. Itu cara dia. Okey, so kita habis Canva dan kita sambung kepada aktiviti kita pada ini. Ini saya ada tinggalkan link kat sini untuk rujukan. Okey, alhamdulillah. Kita sekarang baru bermula konten kita pada pagi ini, iaitu managing presentation yang telah saya sediakan bahan. Walaupun kita berada di slide, saya akan mulakan tunjukkan ni. Saya pergi setting sekejap. Okay. So kita berada di slide 165. 165. So walaupun kita ada lebih kurang 59 helai, tapi dalam pukul 10 lebih kita akan habis. Walaupun dia banyak, tapi sebenarnya dah tinggal ilmu yang saya nak sampaikan ni pun dah tinggal sikit-sikit saja, sipi-sipi saja. So harap semua boleh ikuti penjelasan saya. Sekejap saya cuba nak pin saya punya setting sekejap. Saya cuba. Alright. So macam mana semua? Semua pagi ini sihat? Dah makan? No. Okey. Kena makan ni. Dah makan. So okey, baik. So adakah tuan-tuan puan-puan semua sudah bersedia pada pagi ini? Semangat sikit. Adakah tuan-tuan puan-puan semua bersedia untuk belajar? Bersedia. Okey. Yeay. Okey. So mari kita mulakan. So kita kena bagi semangat kepada para pelajar kita lah. Kepada tuan-tuan puan-puan kita bagi semangat. Baik. So pertama sekali dalam menguruskan PowerPoint kita adalah cara pertama, bila kita dah siapkan slide-slide yang ada di dalam PowerPoint, dan kita nak, sebelum kita hantar untuk cetakan ataupun kita hantar untuk edaran, mungkin kita nak minta pandangan daripada sama ada rakan sekerja ataupun mungkin atasan kita tentang bagaimanakah slide yang telah dihasilkan di dalam PowerPoint, adakah dia sesuai ataupun tidak. So untuk itu ada fungsi di dalam PowerPoint yang mana tuan-tuan puan-puan boleh hantar soft copy kepada pihak berkenaan, dan tapi kena terangkan kepada mereka lah apa nak letak di dalam soft copy PowerPoint ni. Okey, tuan-tuan puan-puan boleh minta majikan ataupun rakan sekerja untuk letakkan komen penambahbaikan sekiranya perlu, ataupun komen maklumat apa yang nak ditambah di dalam PowerPoint. So itulah fungsi
comments. So di mana letaknya comment ni, tools comment adalah di bahagian review tab, di sini. Okey, saya bagi laser pointer besar sikit. Di bahagian review tab. Baik. Dan seterusnya kita akan letakkan new comment. So kita pergi ke slide yang kita ataupun rakan sekerja tuan-tuan puan-puan lihat yang nak ditambah baik, pergi ke slide tersebut dan baru tekan review dan klik new comment. Dan selepas kita klik nombor 3 ni, comment task pane akan muncul di sebelah kanan di PowerPoint tuan-tuan puan-puan. Cuba tuan-tuan puan-puan buka PowerPoint masing-masing dan lihat sama ada tuan-tuan puan-puan boleh ke tidak lihat review task pane di PowerPoint masing-masing. Dan kalau kata ya, boleh, dan kita akan bergerak ke slide seterusnya. Boleh tinggalkan komen di Zoom So Encik Muhammad Rashid tanya boleh. So ini fungsi yang kadang-kadang ada terlepas pandang. Kita sedar benda tu boleh buat, dalam Words pun boleh buat, tapi kita mungkin tak apply di dalam kerja kita. So insyaAllah bila kita dah tahu pengguna dia, kepenggunaan dia, dan kita boleh apply. Ada soalan daripada salah seorang peserta, macam mana nak buka comment tab. Pertama, pergi ke salah satu slide yang kita dah ada, dan lepas tu kita akan pergi ke review tab sebelah slide show. Okey, saya buka PowerPoint saya. Contohnya kita buka dia lah. Okey. So bila kita ada slide ni, katalah slide nombor 5, kita nak komen. Cara dia, kita dah tekan slide ni, kita pergi ke review di sini. Okey, review, kita tekan, dan kita akan letak situ comment, new comment, yang ada bentuk bubble kat sini. So bila kita klik sekali, dia akan keluar comment task pane. So barulah kita akan type. Kita akan type dengan cara klik di kotak ini, klik di sini. Kita klik yang HP ni, nama saya lah, nama komputer saya. Kalau nak edit setting dia, dia punya setting dia, kita boleh klik di bahagian arrow. Bila kita klik contohnya ikon yang ada di bulatan ini, kita klik sekali, kita klik kali kedua untuk keluarkan paparan ni. Dah hilang dah. Okay, kita klik 2 kali, kita ubahkan. Okey, sekejap, saya kena tutup ni. Oh, tak boleh, tak boleh edit. Saya ingatkan boleh. Tak apa. Tapi kita cuba type. So kita type lah apa yang nak dikomenkan oleh rakan sekerja. Dan kita tekan enter. Bila kita tekan enter ni, maksudnya bila kita rakan sekerja dah enter, pastikan rakan sekerja kena save. Setiap kali ada perubahan di komen, save, dan hantarkan file yang di save itu balik kepada kita untuk kita lihat. Macam mana nak lihat? Kalaulah kita dah terima daripada rakan sekerja dan kita tak nampak text pane komen ni, tapi kita tahu dalam slide itu ada komen. Kat mana kita nak tahu ada komen? Cuba tuan-tuan perhatikan di slide ini ada ikon bubble. Saya tunjukkan sekejap. Saya kena kecilkan.
Okey, ada nampak tak ada bubble kat sini? Bubble yang mana menunjukkan ada komen daripada rakan sekerja. Kalau kita tekan PowerPoint, slideshow, PowerPoint, bubble tu tak keluar. Tapi kalau kita buka file biasa, normal view, ada bubble kat sini. Maksudnya kita boleh tekan bubble, kan? Dan kita tengok apa dia punya komen dia. Oh, okey, perlu ada deskripsi. Dan kita, okey, lepas dah selesai dah, kita nak remove bubble, apa kita boleh buat? Kita boleh removekan markup ni. Ini dipanggil markup. Apa-apa ikon yang ada yang bukan sebahagian daripada presentation kita, tapi contohnya komen, itu dipanggil markup. Sebab itulah ada bahagian review ni, ada nama show markup kita sekarang ni, klik untuk tunjukkan. Kalau di sini comment pane, dia akan keluar sini. Tapi dah selesai, okey, semua dah setuju, kita unklikkan show markup dan dia hilang. Dan tujuan dia, mungkin benda ni mengganggu, saya ni tak nak lah banyak sangat komen dalam slide saya, kan. So dah selesai semua edit file tersebut, tuan-tuan perempuan boleh tekan sini dan pangkas saja, dan dia akan hilang komen tersebut. So tuan-tuan perempuan faham cara dia untuk add komen? Itu baru pengenalan. Okey, seterusnya kita nak belajar tentang new comment, tekan enter, position. Okey, kalau nak delete, boleh deletekan di message yang kita tak nak lihat dah, tekan nombor 9, delete. PowerPoint deletes the comment. Setakat ni ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita akan bergerak. Okay, review komen. Cara yang sama juga. Cara dia untuk lihat komen-komen, cuba lihat di kat sini. Ada dah saya tunjukkan contoh tadi tu. Ada macam markup bubble kat sebelah kiri atas slide. So itu maksudnya ada komen yang perlu dibaca. Cara nak baca komen tu, show comments dan show comment pane. Tu cara dia. Dah ada step je lah, 1 sampai 4. Kemudian dalam comment pane, klik a comment marker, comment appears selected in the comment pane, klik a reply text box. So setiap komen yang kita letak tu, kita boleh reply balik. Katalah saya nak respon kepada komen yang telah diberikan, so saya sebagai penyedia bahan, saya boleh reply balik. Dan dia macam chat lah, cuma dia chat ni dia disimpan pada file PowerPoint. So kita bukannya chat di dalam WhatsApp. Selalunya kalau kita hantar slide dan kita nak minta pembetulan, so biasanya kita terima komen daripada WhatsApp. Tapi bila banyak sangat PowerPoint, hasil kerja yang kita nak kena buat, terlampau banyak message yang terima dalam WhatsApp, dah jadi hilang fokus. Sebenarnya apa komen dia berikan dalam slide ini? So ini cara dia secara profesional, macam mana tuan-tuan perempuan patut untuk gunakan function komen ni di dalam Recording in PowerPoint. progress. Okey, kita dah ada recording. Alhamdulillah dah start dah. Baru kita dalam slide kedua tapi sekarang kita dah boleh bergerak pantas. Okey. So seterusnya kita akan bergerak laju sikit sebab dah ada recording. Dan ini adalah reply dan cara okey dan semualah. Okey, kemudian when you reach the last comment slide, PowerPoint moves the comment within the presentation. So kalau ada komen-komen yang banyak, dia akan moves next. Dia bukan move next slide. So secara markup pun dia akan juga berbeza. Kalau ada beberapa komen yang lain, dia akan
gerakkan kita punya komen markup. Sebagai contoh, katakanlah kalau kita ada letak komen dan komen tersebut khusus untuk bahagian ini. Bahagian contohnya ada teks yang kita nak komen. So apa yang tuan-tuan puan-puan boleh buat? Tuan-tuan puan-puan boleh tarik markup sign di slide yang dibuat, tarik ke hingga ke kawasan yang nak ditunjukkan dekat mana kesilapan tersebut. So yang ini memang function yang paling penting. Kalau buat di WhatsApp pun tak boleh. Nak pastikan kat mana slide tersebut kan, ataupun kat mana tempat yang nak dibetulkan. So ini contoh kegunaan komen. Seterusnya, tips. There are many comments on my presentation. Is there a way to delete all of them simultaneously? So sekarang ni terlampau banyak sangat slide, terlampau banyak sangat komen di dalam satu slide. So macam mana nak kita tak nak tekan satu persatu delete? Macam tadi tu saya tekan satu komen dan delete. So jenuh lah kalau ada 19 komen, takkanlah delete dan cari 19 komen tersebut. So cara mudah, boleh delete semua dengan pergi ke review, kemudian dekat ada ikon logo delete, tekan arrow bawah dan tuan-tuan perempuan boleh pilih sama ada nak delete all comment and ink in this slide. Slide ni maksudnya slide yang tersebut lah, ataupun boleh remove semua komen di dalam presentation, keseluruhan presentation tuan-tuan perempuan boleh delete. So terus boleh cepatkan kerja untuk penambahbaikan dan hantar final copy untuk diedarkan. Sebab kena ingat, kalau soft copy itu ada markup komen, orang lain boleh baca komen tersebut. So tak sesuai lah untuk diedarkan sebagai soft copy kepada pihak lain kan. Dia baca message kita pula. So kita boleh buat, cara dia adalah pergi ke review. Lepas tu kita tahu dah slide tersebut ada komen, kita pergi ke ikon delete ini dan kita pilih pilihan yang nak dipilih. Okey, seterusnya, select a show type and show options. So in normal view, click the slideshow tab. So sekarang kita nak uruskan bagaimana nak membuat persembahan, ataupun selalunya kalau kita nak buat slideshow, kita terus slideshow saja kan, tak perlu nak edit apa-apa. So untuk peringkat managing presentation hari terakhir ini, saya nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan macam mana nak uruskan slideshow pula secara lebih teliti. So kalau tuan-tuan puan-puan belajar ini, so insya-Allah mungkin presentation tuan-tuan puan-puan dah ready untuk ditunjukkan dengan lebih sempurna. Sebagai contoh, kalau nak gunakan dalam slideshow tuan-tuan puan-puan, gunakan laser pointer. So kadang-kadang kita ada laser pointer yang saya gunakan sekarang ni warna merah. Tapi kalau nak tukar laser pointer tu kepada warna biru, tukar siap-siap boleh. Di sinilah tujuan dia, kita ada slideshow and show options dekat sini. Kita boleh edit siap-siap. Laser pointer color ni nombor 6, kita boleh ubah kepada color biru kalau tak suka warna merah. So itu kebaikannya dengan ada mengenal managing presentation. So macam perkara lain pun kita boleh uruskan juga. Contohnya kita nak present full screen, terus kita pop up full screen boleh, ataupun nak show type tu jenis yang individu, okey, kecil-kecil pun boleh. Dan lagi satu, yang ini ada function show options, show loop. So kadang-kadang kita ada presentation, beberapa presentation, contohnya 2 ataupun 3 presentation slide saja, dan tujuan kita nak present ini adalah untuk secara dalam mungkin beberapa minit sahaja kita nak bercakap, kita nak gunakan gambar-gambar bergerak sahaja, 3 gambar bergerak, dan ini kita gunakan function loop. Loop ni bermaksud slide tersebut akan berulang. Walaupun dah habis 3 slide, tapi bila ada loop function, dia akan pulang balik ke slide pertama dan ulang balik. So ini
kadang-kadang digunakan contohnya sebagai taklimat. So kadang-kadang taklimat ataupun demonstrasi demonstrasi face to face, contohnya kebakaran. Okey. So kita nak tunjukkan dalam dewan itu mungkin suasana kita panggil ada pertunjukan demonstrasi cara untuk apa menyelamatkan keadaan bila terbakar. So kita buatkan satu senario. So dalam senario itu ada background, dia punya gambar belakang tu ada gambar kebakaran rumah dan sebagainya. So kita boleh dalam PowerPoint ni kita boleh loopkan senario scene itu. Kita panggil dalam bila kita bentang scene scene tersebut kita nak dia tunjukkan gambar-gambar berlainan. Kita tak perlu tekan setiap kali saya nak tekan lagi lah slide dan ulang balik. So macam mana cara dia? Dekat sini, dekat bahagian set up show, dan boleh pilih show options, loop continuously until kita tekan button escape. So kalau kita nak berhentikan loop tersebut, kita tekan di keyboard, tekan escape button, dan barulah presentation tu berhenti. So itu kita bila kita faham kegunaan dia macam mana, dan insya-Allah tuan-tuan puan-puan boleh apply. Apa yang tak ada Puan Kamsiah? Oh, tak ada soalan. Okey. Maaf saya tengah nak tengok-tengok Q&A ni. Saya lagi suka kalau ada soalan di peringkat ini sebab mudah untuk saya bagi kemungkinan saya faham apa keadaan masalah dia, dan kita boleh kita panggil membantulah untuk meningkatkan pemahaman. Dan tuan-tuan puan-puan kalau tak faham cara-cara yang saya dah tunjukkan, tuan-tuan puan-puan boleh rujuk kepada textbook yang telah saya sediakan di dalam kursus ini. Tuan-tuan puan-puan boleh rujuk dalam Google Classroom. Lagi satu, sebelum saya tamatkan kelas kita dengan slide saya yang saya ada ni, saya juga nak rujuk balik step-step dalam penyediaan PowerPoint. Ingat masa kita belajar pada hari pertama kita belajar ada 3 fasa dalam penyediaan PowerPoint. So fasa pertama adalah discover. So kita dah selesai dah discover tu sebab kita dah siap dan dah siapkan slide kita. Seterusnya kita berada di fasa kedua, iaitu menambah baik, dan fasa ketiga ni adalah distribute. So kita akan bergerak ke fasa ketiga ni bila kita dah selesai ni semua. Ni kira hari keempat ni adalah fasa nak masuk kepada distribute. Macam mana kita nak edarkan slide ini, adalah dalam bentuk PowerPoint ke ataupun dalam bentuk kita panggil hard copy ke dan sebagainya. Sebab kita dah siapkan perkara-perkara edit, kita dah betulkan dengan komen, kita dah prepare macam mana nak tunjukkan slide ini. Lagi satu, macam mana kita bila kita nak print dalam hard copy, kita boleh print dengan ada handouts notes kan. Handouts notes tu boleh tunjukkan handout master tu, kita boleh tunjukkan nama ahli kumpulan ke ataupun nama bahagian ke, dan juga notes master. Dan itulah kita dah buat semalam, dan hari ni kita nak belajar nak uruskan, dan kita berada di fasa ketiga. So penting tuan-tuan puan-puan, nanti bila dah habis kursus kita, baca buku yang saya kongsi tu, supaya memang betul-betul tuan-tuan puan-puan boleh memanfaatkan pengetahuan yang saya sampaikan. Mungkin bukan hari ni tuan-tuan puan-puan faham, tapi bila tuan-tuan puan-puan baca balik nota-nota saya tu, yang ini, dan juga dua buku yang saya kongsikan tu, jangan berulang-ulang tengok video, sebab satu video 7 jam 8 jam kan, so tak boleh stop. Tapi buku tu kalau puan-puan penat, boleh berehat dan letakkan bookmark, so sambung balik pembacaan. Dalam kita Islam, kita ada dalam Al-Quran dah sebut Iqra, bacalah. So kita kena baca. Dia bukan suruh kita tengok YouTube, siapa tengok, suruh baca dulu. Okey. Baik, insya-Allah. Dan ini saya nak tunjukkan juga di dalam managing presentation, kita boleh edit juga set up show, yang mana kita boleh klik in timing. Contohnya kita nak advance slide, okey,
sama ada kita nak gunakan manual klik dengan mouse ataupun kita boleh set siap-siap masa slideshow tu dia bergerak sendiri. Maksudnya kalau yang awal kita belajar tentang mula-mula animation, kemudian transition. So dalam transition tu ada timing, kan? Timing tu tak bermaksud kita automatickan semua slide. Tetapi kalau kita gunakan function set up show ini, nanti saya tunjukkan kat mana nak buka set up show. Tuan-tuan puan-puan boleh juga advance slides, ataupun kita setkan macam mana slide itu bergerak daripada slide 1 kepada slide 2. Sama ada nak manual klik, by default dia adalah manual. Tapi ada juga using timing if present. So itu cara dia. Okey. Tapi saya ingin nasihatkan, kalau tuan-tuan puan-puan tak biasa dengan function timing ini, mungkin cakap pun ada bahagian benda-benda yang nak sebut tapi tak boleh nak sebut dengan cepat, ataupun terlupa nak sebut apa, slide itu akan bergerak sendiri kalau tuan-tuan perempuan tak perasan. So nanti hilang fokus audience kita. So kalau audience kita, learners kita hilang fokus, dia akan menjadikan negative emotion. Dan bila negative emotion kepada di antara learners, maka mereka akan mula untuk tidak menghargai apa yang disampaikan oleh tuan-tuan puan-puan. So maka mereka akan bermulalah bersembang satu sama lain, ataupun WhatsApp di handphone masing-masing, tak apa tengok pada skrin, walaupun mata pandang skrin tapi mereka kerap untuk tengok di handphone. Okay. So kita nak elakkan perkara itu berlaku. So kita kena pastikan kita ambil hati para audien. Kita juga buatkan interaktif aktiviti supaya mereka tidak rasa boring di dalam kelas. Sebab itulah saya dah tunjukkan pagi tadi salah satu interaktif aktiviti menggunakan Canva. Okey. Dengan ada image-image konverti, kan, ada image senyap, kan, dia boleh, saya tak perlu nak setting apa-apa, saya tekan ataupun saya tekan di keyboard tu dan dia boleh terus paparkan. Contohnya saya kepada peserta yang baru join, saya tunjukkan balik di Canva saya ada slide ini. Okey, saya nak presentkan slide ini, saya tekan present, di share. Saya akan tekan 3 dot kat sini bawah ni, dan saya akan tekan present. So bila kita dah mula, dia pilih lah standard ke ataupun presenter view. So kita tak apa, tekan standard terus, dan kita boleh start Canva live. Tapi saya saya dah tunjukkan demonstrasi. Saya nak demonstrasi dekat sini ada magic shortcut. So katalah saya nak minta para peserta senyap. Kalau bising, saya tekan Q dan dia pun keluarlah bunyi ini. Ataupun saya nak bagi konfeti, bagi tekan, dia keluarlah image tersebut. So itu menyebabkan presentation kita lebih bermakna dan mereka pun tertarik macam mana buat. So itu selitan-selitan yang saya nak share pada hari terakhir ni lah. Okay, so kita sekarang kita demonstrasi pada cara nak tengok di dalam setup show. Okay, kita akan pergi ke slide show. So biasanya tuan-tuan puan-puan, bila ada dah bahan-bahan nak dibentangkan, kita terus pergi slide show dan terus pergi tekan sini, kan. Tapi hari ini saya akan ajarkan cara untuk settingkan dulu. Sebelum kita buat apa-apa, kita set up dulu untuk bagi semua cantik lah. So kita klik set up slide show. Okay, kita tekan slide show dan dia keluarlah ini ikon tab ini. Kita boleh sama ada loop, macam saya sebutkan tadi tu, kita klik saja dia akan adalah nanti. Dan bila dah ubahkan, contohnya laser pointer ni saya nak ubah jadi warna biru. Okey, saya klik okey.
Kalau ada warna pen, biasanya pen ni saya tak kisah letak warna apa sebab saya kadang-kadang saya ubahkan warna pen. Kemudian di sini ada juga uruskan slideshow. Contohnya kita nak tengok slide nombor berapa, boleh kita set up di sini. Kalau kita tak nak semua slide ditunjukkan pada hari tersebut, okey, ataupun advanced slide, kita gunakan timing. Kalau tidak, tekan manual. Tapi biasanya itulah di default dia dah gunakan inilah setting ini. Kalau present dia guna timing. Macam tadi tu kita ada transition effect antara slide 1 dengan slide 2, dia akan ikut timing tersebut. Dan kita boleh klik di sini kalau kita nak gunakan presenter view. Kita gunakan, kalau PowerPoint tuan-tuan ada presenter view function, dia akan keluar. Kalau tak ada, dia memang tak tunjuk. Dia biasa saja. Okey. Dan klik okey. Lepas selesai, baru kita save dan kita present. Setakat ni ada soalan? Okey, tak ada, kita teruskan. Dengan yang ini kita akan belajar specify slides to include. So kadang-kadang kita ada dah sediakan bahan-bahan di dalam PowerPoint, tapi sebelum kita nak present pada hari tersebut, katalah pada hari tersebut saya perlukan beberapa slide sahaja daripada bahan utama untuk ditunjukkan semasa presentation. Contohnya daripada 50 slide, saya hanya nak rujuk slide daripada slide 1 sampai slide 6. So dalam slide saja. So saya tak perlu buka fail baru ke apa. Saya cuba pergi ke setting slideshow, pergi ke custom slideshow. Ini bukannya set up slideshow tapi ini custom slideshow, dan kita akan letak custom show, dan keluarlah custom show dialog box, dan klik new. Dan lepas klik new, dia akan minta kita pilih, okey, slide mana yang nak tunjukkan. Mula dia ada slide show name, iaitu nama file kita apa, dan dia akan tunjukkan nama slide lah. Kalau kita namakan slide itu, ada nama-nama slide yang kita dah edit, dia akan keluar nama. Kalau tidak, dia just tekan, dia akan keluar slide 1, slide 2, slide 3 saja. So kalau yang awal tu kita ada belajar macam mana nak rename kita punya slide so dah akan keluar di sini, dan kita add. Sebagai contoh, kita dah tahu dah, akhirnya kita tekan button add untuk tunjukkan custom slideshow, dan kita tak perlu save file lain lah. Okey, contohnya kita ada ini, kata saya ada 7 slide, saya nak tunjukkan slide 1 dan slide 5 sahaja. So saya pergi ke slideshow. Ni dia tak ada nama. Dia tak ada title. Bila saya klik sini, ada slide utama. Okey, slide utama ada. Tapi kat sini no title. Yang lain tak ada no title. So cara je, kalau kita nak uruskan slide kita untuk tunjukkan beberapa slide saja, kita perlu namakan slide. So untuk slide nombor 5, saya perlu name kita punya slide. Sekejap, saya cuba nak namakan dia. Tak ada, tak apa, kita ingat nombor sajalah. Custom slideshow, new. Okay, slide utama kita masukkan, klik di sini untuk add. Kemudian kita nak masuk ke slide nombor 5 saja. Ini kita boleh masukkan slide 5 dan klik OK. Kita boleh rename kan, edit, katalah pengenalan. OK. So ini untuk custom show, pengenalan, close. OK, show. So inilah pengenalan, set pengenalan. Dan bila kita slide show kan dia akan paparkan hanya 2 saja, iaitu slide utama dan
slide ini. Kalau kita tekan button action button yang kita buat semalam, dia akan keluarlah. So itu cara dia untuk custom slide show. Ada soalan? Doktor, bila kita dah custom, dia hanya show yang kita pilih tu yang bila kita tekan button show kan? Ya, betul. Tapi selepas tu dia akan, kalau kita tak pilih custom show tu, maknanya dia akan start daripada awal lah. So kalau katalah kita nak function custom show, kita kena pergi, jangan pilih slide show. Tapi dalam PowerPoint, kita start saja. Okey, hari ni saya nak bentangkan slide saya. So saya tak tekan from beginning tapi saya tekan custom slide show dan saya klik di sini. Sebab tadi tu saya dah savekan custom show saya bernama pengenalan. So instead of masa puan pergi untuk slide show ni, ada custom slide yang nak tunjukkan, pilih saja di contohnya pengenalan dan dia akan keluar lah. Maksudnya sebelum kita present tu kita kena set up kat situ dulu lah. Yes, betul, kena set up. Dekat office kena set up. Katalah yang ini tujuan dia adalah contoh kalau puan ada slide untuk bahagian-bahagian lain untuk orang tengok. Contohnya bahagian dalam Jabatan Pertanian ada bahagian utara. Okey, so orang utara saja boleh tengok slide tersebutlah. So kalau pergi ke bahagian selatan, so slide tersebut akan kita dah buat slide, contohnya ada 100 slide, tapi ada beberapa slide untuk orang utara tengok, ada beberapa slide untuk orang selatan tengok. So di sinilah kita tak nak pening kepala, saya ada banyak file nak tunjuk ni. Saya buka satu file saja di dalam komputer dan saya pilih custom show dan pilih ke contohnya saya buat balik. Katalah saya klik new, kata show ni adalah untuk bahagian utara. Okey, dan saya tunjukkan slide untuk slide 1 dan juga slide 3. Dan saya klik add. Okey. So saya dah ada dan kemudian saya buat baru new bahagian selatan. Dan saya masukkan slide utama dan slide yang kita perlukan. Okey. 1 dan 6. Klik add dan okey. So bila dah close, katalah kalau puan nak mulakan presentation, dah buka file, pergi ke slide show, pergi ke custom show dan pilihlah bahagian mana nak tunjukkan. So orang selatan, tengok orang selatan lah. Terus dia masukkan slide dan saya nak khusus Microsoft PowerPoint. So itu cara dia lah. Yang bagi saya, cara macam mana nak pastikan slide kita ni tak banyak format. Kadang-kadang kita share, kita kena present di tempat-tempat berlainan, tapi gunakan balik slide yang sama. Cuma je bila slide tempat yang berlainan, nama pun tempat, nama orang lain apa semua kan. So kita betul-betul katalah siap-siap, saya dah sediakan satu slide untuk orang utara. So akan keluar nama orang utara, padahal kita ni dah susun dah. Okey, ini untuk bahan orang utara saja tengok. So tak ganggu. Maksudnya doktor, satu dia memudahkan kita lah untuk guna satu slide untuk semua tempat. Satu PowerPoint untuk semua tempat. Dia macam menggantikan function hide slide Betul, dia boleh juga untuk hide slide. Contohnya kita nak lompat kepada slide tertentu, so kita malas nak lompat, kita tak malas nak buat action button. Macam tadi, ingat tak ada kita buat action button kan? So customer, so kadang banyaknya nak buat slide ni, better saya gunakan ini sajalah. Kan? So boleh. Okay doktor, thank you. Okay. Mungkin ada yang tak tahu function ni, so ini antara benda yang saya share lah. Okey, yang lain tak ada apa-apa, tak banyak. Rehearsing time paling penting. Sebelum kita nak ke bahagian nombor 3, fasa ketiga, distribute ni, kita di fasa kedua, prepare kan, menambah baik.
kita kena pastikan sebelum kita distribute untuk edaran, untuk kita present kat tempat lain, kita kena rehearse time kita untuk tahu kita ni cukup ke masa kita nak cakap. So ada function di slideshow, nama dia rehearse timings. So apa yang ada di rehearse timing dia akan keluar berapa saat untuk kita bercakap di slide tertentu. So kita boleh, bila kita dah habis gunakan function rehearse timing, kita stop, kita boleh tengok balik, kita macam contohnya macam tengok di slide tersebut ada berapa lama kita spend untuk bercakap di slide. Sebab kadang-kadang kita nak praktis tapi tak ada siapa yang nak timingkan kita, betul tak? Takkan nak suruh anak-anak okey jom ayah nak present, sila rakam masa. So ini kita buat sendiri-sendirilah dengan gunakan function rehearse timing. So tuan-tuan boleh improvekan masa kualiti di setiap pembentangan tersebut. Ini recording, okey, boleh record dan keluarlah di sini pop up. Untuk slide 1 minit 3 saat. Untuk slide 2 macam gini 40 saat dan seterusnya. Dan dia akan bagi tahu total slide show berapa lama. So do you want to save? So boleh klik no ataupun klik yes kalau nak menambah baik. Okey. Narration lebih kurang macam kita nak record kita punya presentation macam saya buat ni lah. Record slideshow. Macam mana yang tuan-tuan nampak ni, ini adalah narration, record a narration. So saya demonstrasi dah siap-siap narration ni kan. So tuan-tuan boleh tengok ini, bila kita klik record slideshow ni, akan keluarlah ikon record slideshow ni dan kita boleh tekan button record di kat sini. Ni adalah record a narration. Tapi macam mana saya dah tunjukkan hari pertama, bila kita nak save, dia akan ambil masa untuk record segala video yang kita record ni untuk disimpan di dalam komputer kita. So mungkin record narration ni mungkin boleh buat sekejap-sekejap lah, dan tak boleh 7 jam tu cakap boleh record kan. So elakkanlah. Dan bila kita klik record ni, dia punya cursor untuk pergi ke belakang tak boleh, dia cuba pergi ke depan saja. Itu salah satu benda yang tuan-tuan perempuan kena perhatikan. So kalau nak pergi ke patah balik belakang, kena stop narration. So itu jadi kacau lah kan, sebab banyak file nanti. Tapi bila kita klik next, recording ni dia akan khusus untuk slide tersebut. Dan bila kita klik next, dia akan bermula recording untuk slide yang seterusnya. So satu-satu slide dia ada recording dia. Itu function narration. Baik. So ni apa yang kita boleh ada. Boleh ada pen icon, pen yang ni. Boleh ada laser macam ni. Boleh ada highlighter. So macam-macam boleh. Okey. Yang ini version 2016 dia tak ada yang ikon macam saya ni ada muka. Yang ni 2019, PowerPoint 2019 yang boleh keluar wajah. Okey, yang lain tak ada apa-apa. Ni save. Dan bila kita save, kalau kita kata kita record audio saja, ni ada setting dia kat atas. Setting kat atas sebelah, tuan-tuan boleh nampak tak bila saya gerakkan mouse saya ke belah kanan penjuru atas tu, ada setting kat sini. Kita boleh set tukar mikrofon apa ataupun kamera apa. So di sinilah kita edit dan habis. Kalau audio dia akan keluar button audio. Baik. So can I clear timings and narration? Yes, kita boleh clearkan kita punya recording. Kalau kita tak puas hati, kita klik record slideshow dan kita boleh tekan button area clear di sini, dan kita boleh pilih mana satu yang kita nak. Adakah clear timing current slide ataupun old slide, ataupun clear recording tu yang
current slide ataupun all slide. Okay. Topik terakhir, pembentangan. Alamak, kita nak terakhir tadi. Membuat pembentangan slide. Okey. Mungkin kita cepat sikit sebab saya rasa tuan-tuan puan-puan pun belum makan lagi. So sebelum kita keluar untuk pukul 10.30 tu, saya teruskan. Boleh tak? Boleh, Doktor. Okey, bagus. Okey. Teruskan ke hujung garisan. Start and end a show. Okey, sebentar ya. Hello, Assalamualaikum. Hello? Okey, minta maaf ada panggilan tadi. Okey, kita pergi ke slide number 187. Okey, di sini kita ada dah macam nak start slide show kita daripada awal ke penghujung. Kita end slide show kita macam mana kan. Macam biasalah. Tak ada apa-apa yang menarik yang nak saya kongsikan. Kemudian lost to remember, ni navigate among slide kiri ke kanan. Okey, tuan-tuan puan dah tahu dah macam mana. Okey. So ataupun kita nak pilih tunjukkan all slide. So kalau kita nak tunjukkan all slide pun boleh, cara dia. Okey, kalau tuan-tuan puan from beginning. Okey. Kalau di sini saya nak tunjukkan slide mana yang saya nak, saya pergi ke slide show tadi tu, pergi cari tarik mouse saya ke bawah. Nampak tak mouse saya kat mana? Dekat belah kiri bawah. Nampak tak tuan-tuan puan-puan? Nampak. So bila saya klik yang ada kotak-kotak kecil ni, dia akan pop up kan. Okey, slide mana saya nak buka. So ini yang akan tunjukkan di papan putih, layar putih juga kan. So kalau kita nak tunjukkan, okey, saya nak tunjuk bahagian ini. So terus dia klik ke bahagian ini. So maksudnya boleh lompat tanpa tekan cursor di keyboard. So ni lebih profesional lah. Macam gini, saya nak lompat ke slide ini. So dia, itu cara dia pergi dekat, tarik mouse sampai ada banyak kotak kecil-kecil. Saya boleh tunjukkan. Bila kita present slideshow, ini saya dah start dengan slideshow. Klik mouse, ada kiri bergerak ke depan, ataupun guna pen, ataupun gunakan ini untuk lihat keseluruhan. So itulah saya nak kongsikan. Untuk inilah yang kita pergi ke bahagian hampir ke penghujung. Saya sedih bila nak penghujung ni, sebab tinggal tak banyak dah. Okey, so ni kita dah habis kan. Next. Okey, ni slideshow. So saya tunjukkan balik ini. Yang ini yang tadi tak nampak sebab kita ada di record narration. So itu yang jadi tak nampak tadi, contoh tadi tu. Okey, so sekarang using pointer, rasanya tuan-tuan perempuan dah tahu dah kat mana nak cari pointer. So dekat hujung ni, masa slideshow ni ada 3 dot, dan 3 dot ni pergi ke pilihan laser pointer pun boleh, arrow pun boleh. Okey, alright, ni boleh pilih warna apa untuk pen semasa slideshow. Lain dah tak ada apa-apa dah, rasanya tinggal sikit saja. Okey, kalau nak highlight, gunakan pen tadi tu, highlightkan seperti nombor 3 ni. Saya pun boleh juga buat, tapi di recording. Slideshow pun guna yang sama juga cara dia. Di bawah dia ada, di bawah kiri tu ada recording. Okey, highlighter pun sama. Erase annotation, macam mana nak erase, guna eraser lah. Itu fungsi eraser, tidak padamkan bahagian tersebut. Okey, ada soalan sila tanya saya, tuan-tuan dan puan-puan.
menggunakan presenter view. Ini yang kita dah lihat juga, yang ada nota ni, nampak tak? Ni dalam presenter view, ini kita tak tunjukkan kepada audien. Yang ni apa yang kita nampak pada skrin. Kalau ada nota yang kita dah prepare siap-siap untuk dibaca, di slide tersebut dia akan keluarkan di presenter view. Ni macam flashcard jugalah. Ada soalan tak? Okey. So kita dah tamat kita punya slide saya yang saya sediakan. Ada soalan tak tuan-tuan dan puan? Tak ada. Itulah dia. Kena praktis. So latihan kita pun dah tak ada sangat. Saya cuma mungkin nak minta tuan-tuan puan-puan kita panggil praktis apa yang kita belajar. Mungkin dalam sampai masa 10.30 ni, tuan-tuan puan-puan boleh praktis tak jumpa laser pointer. Okey, saya tunjukkan kat mana nak jumpa laser pointer. Terima kasih tanya saya soalan. Okey, bila kita pergi slideshow, katalah current. Okey, sekarang ni tarik mouse kita pergi ke bawah kiri ini, ada 3 dot. Okey, 3 dot, tekan 3 dot. Okey, dan di sini akan keluar arrow option. Klik situ, visible. Okey, visible. Okey, bila visible, bila visible dan kita pergi ke bahagian ni, ikon yang ada pen ni, nampak tak ada pen di sebelah arrow ke kanan tu? Klik pen ni dan ini adalah pilihan sama ada laser pointer ataupun pen. So ini klik pen, laser pointer, dan keluarlah laser pointer. Tukar warna lain pun boleh. Sini arrow option. Ni dekat pen tu tukar warna biru ataupun kuning. So jadi warna kuning. Ni tak boleh nak edit dah. Ni dia kena edit masa di bahagian tadi tu, set up presentation dia. Tak tukar daripada merah ke kuning. Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya nak mohon tuan-tuan puan-puan buat latihan. Buat di slide tuan-tuan. Ni untuk latihan terakhir lah. Buat di slide tuan-tuan. Latihan pertama, macam mana nak set up slideshow. Okey, iaitu bagaimana nak pergi untuk custom slideshow. Saya task itu saja. Dan kemudian mungkin boleh screenshot hasil custom slideshow itu yang ada dah nama slideshow, nama apa kan. Contoh bagi tadi saya tunjukkan tadi bahagian utara, bahagian selatan. Okey, kalau tuan-tuan puan-puan ada 7 slide, okey, pilih 2 slide saja sebagai salah satu daripada custom slideshow dan screenshot dan letak di Google Classroom. So itu task kita lah. Kalau tak boleh nak letak contohnya di stream tu, tak boleh nak letak di WhatsApp ataupun letak di sini di Zoom chat. So nanti saya tengok balik. So saya rasa itu sajalah tuan-tuan puan-puan saya nak kongsikan pada hari ini. So saya teruskan kepada urus setia untuk pastikan mereka buat apa yang patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.